Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan salawat Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan Pengerusi, Tuan-tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, pelanggan setia Surau An-Nur dulu, kini dan selama-lamanya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat menghadirkan diri seperti yang dijadwalkan. Cuma hari ini agak lewat sikit. Ada lori rosak kat jalan, lewatlah, masbuklah tadi, masbuk. Dapat juga rakaat yang pertama itu bersama dengan imam. Ya, alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kira-kira ini kali yang terakhir untuk tahun 2023 inilah. Dah Disember kan. Lepas tu kita Januari, kalau jadualnya masih begitu insya-Allah, atau kalau dah berubah pun misalnya tidak ada masalah. Tuan-tuan dan perempuan, rupa-rupanya betapapun misalnya di dalam media sosial bahawa berselawat itu mestilah kalimah yang diajarkan oleh Nabi sahaja. Apa dia? Allahumma shalli ala Muhammad. Dah, itu aja. Yang lain-lain tu tak boleh. Bid'ah, dalalah, masuk neraka. Oh, tidak begitu, ya. Para sahabat mempunyai selawat sendiri yang bukan Nabi ajarkan. Yang Nabi ajarkan pun diamalkan juga, tetapi mereka juga mempunyai selawat sendiri. Sahabat-sahabat, ulama-ulama juga mempunyai selawat sendiri. Selawat itu apa? Selawat itu, tuan-tuan, ialah puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Selawat itu apa dia? Puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Kalau sesama makhluk ni kita sering memuji, yang mulia itulah, yang mulia inilah, datuk itu, datuk ini, datin itu. Yang memuji Nabi Muhammad ini jarang-jarang, kecuali di dalam sembahyang. Tahiyat awal ada Allahumma shalli ala Muhammad, tahiyat akhir ada Allahumma shalli ala Muhammad, tambah lagi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala. Ya, selawat itu apa? Selawat itu ialah memuji-muji Nabi Muhammad. Disuruhkah? Ya, disuruh. Disuruh tu sikit-sikit aja ke ataupun
Sederhana je ke atau banyak? Ya banyak. Ya, dalam khutbah tu setiap kali khutbah tidak ada tinggal. Ya ayyuhallazina amanu. Apa tuan-tuan hujungnya? Sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad itu sebanyak-banyaknya. Kenapa pula banyak? Ialah Allah pun berselawat kepada Nabi, untuk Nabi, dan malaikat juga. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Apa maknanya? Allah memuji-muji Nabi dan merahmati serta memberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para malaikat. Malaikat tidak lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Mereka juga menyayangi Nabi Muhammad dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nak kata mukaddimah ke tidak ke, ikut dan aja nak sebut. Masih lagi ada terngiang-ngiang lagi selawat-selawat pada bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Dan di dalam radio, TV rancak menyebutkan selawat-selawat itu. Tapi tak tahulah sekarang dah tak ada dah kot. Dah lewat dah. Kalau Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu memang banyak sekali lah. Saya dapat satu hantaran mengenai satu tulisan bekas mufti Mesir, Dr. Ali Jum'ah atau Syekh Ali Jum'ah, bahawa Imam Syafi'i mempunyai selawat sendiri yang kita sering amalkan selawat itu. Tapi kita tak perasan. Oh, kita dah ambil dia punya selawat, tapi kita tak tahu siapa punya. Oh, Imam Syafi'i punya rupanya. Jadi para ulama masing-masing mempunyai selawat-selawat yang sendiri, mempunyai kalimah-kalimah pujian yang indah-indah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau ketinggalan. Ya. Apa dia selawat Imam Syafi'i yang kita amalkan tu kita tak sedar? Tuan-tuan sedar tak? Iaitu selawat yang kita baca dalam tahlil tu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika habibillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Lepas tu yang kedua Syamsid Duha. Yang ketiga Badrid Duja. Imam-imam selalu hafal lah, sebab dia bawa tahlil kan. Dan makmum-makmum pun hafal jugalah. Ini selawat yang direka oleh imam kita. Direka. Oh, boleh ke direka-reka? Ya boleh. Benda pujian, doa boleh direka-reka. Selawat itu juga seperti doa. Kenapalkan, tak payah tunggu kenduri selamat, tak payah tunggu kenduri tahlil, sendiri-sendiri duduk-duduk tu baca. Macam juga dengan nasyid di dalam radio, dalam TV, nasyid Asmaul Husna tu kan, ke penghujung Asmaul Husna tu kan Allahumma salli, apa hujungnya tu? Rahimin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqat, dan seterusnya. Tidak mengapa kalau berlebih-lebihan. Kan ada sahabat Nabi tanya, aku nak banyak mana berselawat ni ya Rasulullah? Kesimpulannya Rasulullah kata, ya sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Kita selalu mendoakan Rasulullah SAW. Bahkan kita mendoakan Rasulullah selepas azan.
azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatul qaimah. Itu kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okeylah, cukuplah dekat tu. Dan kita mengenai sifat 20 itu kira-kira penutupnya lah malam ini. Kalau tahun depan ada jadual tu lain lagi, kita buka cerita lain pula selain daripada sifat 20. Tapi walau bagaimanapun kita kena bertahan mengenai ilmu sifat 20 ni, sekalipun orang dulu kata kendati pun banyak penentang-penentangnya dan orang yang mempelekeh-pelekeh mengenai sifat 20 ini. Dia kata mana ada sifat 20. Sifat 20 ini diambil daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, intisari daripada Al-Quranul Karim, dan kita wajib beriman satu-satu sekalipun kalau tak hafal. Kalau hafal lagi baguslah. Bukan ada nasyid apa semua, dia hafalkan. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Nak suruh hafal, ya. Buat apa nak suruh hafal? Supaya ingat dalam kepala, ini sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita perlu ingat. Sebab nanti ada firqah atau grup-grup yang menafikan sifat Allah. Mereka tidak iktiraf sifat-sifat Allah seperti yang kita sebut. Sedangkan sifat-sifat 20 itu adalah diambil daripada Al-Quran. Siapa yang menafikan satu saja daripada sifat 20 itu, dia telah tergelincir agamanya, akidahnya daripada akidah Islam. Kalau misalnya Tuhan itu mendengar tak? Mendengar? Apa buktinya? Dalam Quran ada Sami'un basir, sama' basar. Tapi ada yang menafikan dalam grup Islam juga, Mu'tazilah. Dia menafikan Allah mendengar tak? Tak. Kenapa? Kalau mendengar mesti ada telinga. Allah mana ada telinga? Sudah. Ya, Allah mendengar tak mesti ada telinga. Allah berkata-kata tak, tidak mesti ada mulut. Ya, kita bersihkan akidah kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian semua sifat-sifat itu mempunyai dalil-dalil. Dan orang-orang yang mengejek-ejek secara sinikal, menyebut-nyebut mengenai sifat 20 ini secara mengejek-ngejek di sebelah utara sana, ngejek-ngejek apa sifat 20, menyusah-nyusahkan orang. Sebut ajalah qul huwallahu ahad, kan senang. Apa sifat-sifat Allah? Qul huwallahu ahad. Ya, hang pandai tak apalah, tahulah qul huwallahu ahad tu Allah satu esa. Kalau yang lain, kalau tanya apa sifat-sifat Allah, qul huwallahu ahad. Apa dia qul huwallahu ahad? Mana aku tahu. Nah, Allahus samad. Tak tahu lagi juga. Ulama berusaha dengan gigihnya mengambil kesimpulan daripada ayat-ayat Quran itu dan dibuatkan senaraikan. Ada senarai-senarai yang mudah dipaham, mudah dihafal. Allah, tak payah teruk-teruk sangat. InsyaAllah semua orang kena hafal tu, ya. Walaupun tidak wajib, ya, untuk menghidupkan ilmu itu. Kalau di media sosial orang yang kuat mempertahankan mengenai sifat 20 ini, sifat-sifat Allah ni bagi orang-orang muda dan orang-orang yang kerap mengikuti YouTube ke apa ke, ya. Kalau yang tua, Ustaz Azhar Idrus lah. Ustaz Azhar Idrus tu kuat mempertahankan sifat 20 ini.
Apa tu? Yang lain-lain, yang muda-muda, Dr. Aiman Al-Aqiti, yang biasa suaranya didengar di dalam radio hari Khamis ke apa ke, itu mempertahankan, sangat-sangat mempertahankan. Siapa lagi? Engku Fadil, ya, Engku Fadil juga di dalam YouTube ada, tuan ingat. Kemudian guru-guru pondok seperti Pio apa yang pakai serban besar tu, budak-budak lagi, Pio apa? Tak ingat saya. Faiz. Sekali-sekala panggil dia ke sini, dia bukan jauh tu. Dekat mana? Rawang aja. Pio Faiz. Oh, walaupun dia budak muda, tapi ilmunya masya-Allah mantap. Semua kitab. Pio Faiz, ya, mempertahankan benda ini. Termasuk lagi Maulana Ihsan. Maulana Ihsan tu bukan dalam YouTube tu tulis Maulana Ihsan. Apa saja tajuknya dengarlah, memang berfaedah. Ya Allah, tapi yang dah tua ni tak ada ni, buka kitab je lah. Dah buka kitab pun bagus juga, tapi kadang-kadang ngantuk buka kitab. Kalau dengar gitu kita picit je dengar. Oh, kita, begini rupanya. Alhamdulillah, ya. Kalau Indonesia, Kiai Idrus Ramli. Apa lagi? Buya apa? Buya Yahya. Masyaallah. Buya Yahya. Dengarlah. Ilmunya itu masih lurus lagi. Belum keruh lagi. Idrus Ramli, Buya Yahya, ada lagi beberapa orang guru-guru pesantren yang kita elok kita dengar dia punya. Kita nak pergi dengar ceramah dia di mana-mana. Kat YouTube dengar, masya-Allah, ya. Wallahu alam bissawab. Kita baca satu hadis mengenai firqah, grup-grup atau kumpulan-kumpulan dalam Islam ini di akhir zaman. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Daud. Fa innahu may ya'ish minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'uddu 'alaiha bin nawajiz. Artinya, maka bahwasanya sesiapa yang hidup lama di antara kamu, maksudnya selepas Nabi Muhammad, selepas Nabi Muhammad wafat, siapa yang hidup lama akan sempat juga bertemu, nescaya akan melihat perselisihan paham, perselisihan akidah yang banyak. Ketika itu pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin yang memberikan hidayah. Jadi kalau dah begitu, di akhir zaman dah banyak perpecahan, banyak lain-lain pendapat, maka ubatnya ialah pegang kepada Islam itu betul-betul, pegang kepada apa yang diajarkan oleh Nabi, sunnah Nabi, ya, sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang sesudahnya, yaitu khalifah-khalifah yang rasyidin dan al-mahdiyyin, khulafa rasyidin yang diberi hidayat. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu. Maksudnya pegang teguh, jangan dilepas-lepas. Sampai kalau terpaksa gigit dengan geraham pun gigit, jangan terlepas-lepas. Kenapa? Banyak sangat kerengga-kerengganya, pengacau-pengacau di akhir zaman. Ya, tuan-tuan pun tahu. Yang terkini yang saya baca lah, yang itulah yang Suhaimi itu apa, Suhok ke apa,
Yang kata Nabi Muhammad itu tidak ada jantina. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Habis dia kahwin macam mana boleh ada anak? Itu pun orang ikut juga. Ya Allah. Itu pun orang ikut. Kenapa? Kadang-kadang ilmu-ilmu sesat ini ada pengikut-pengikut. Kenapa? Sebab ada ilmu hitam, ada holy water. Kalau tidak ikut, kalau ikut akal yang waras, orang tak ikut. Nabi Muhammad tu bukan jantan, bukan betina. Tak ada alat kemaluan, tak ada alat kelamin. Mana kau tahu apa pula. Oh, berat pun. Tak. Jadi di akhir zaman akan timbul benda-benda yang seperti itu. Dan satu lagi, kenapa yang macam itu? Selalunya ilmu-ilmu sesat ini memakai lambang perniagaan. Lebih-lebih lagi menunggang agama. Perniagaannya ditunggangkan agama. Jual itu, jual ini. Ini makanan, sebahagiannya lah ya, makanan sunnah lah, apalah itulah inilah. Dia nak melakukan. Tuan-tuan masih ingat lagi dalam 10 tahun, 15 tahun yang lalu ada namanya kumpulan Bahtera Nabi Nuh. Apa Bahtera Nabi Nuh? Di Mero, di Rantau Panjang. Apa? Dia meniaga, mereka meniaga, buka bengkel apa, tapi menggunakan agama. Dia kata, jom kita masuk koperasi kita atas dasar ukhuwah Islamiah. Tuan tahu apa makna ukhuwah Islamiah tu? Atau persaudaraan Islam yang kuat. Dia kata, kita kata, mana resitnya? Bayarannya mana resit? Tak boleh. Tak ada. Resit-resit ini Yahudi. Resit-resit ni Yahudi. Kita atas dasar saling percaya mempercayai dan ukhuwah Islamiah. Karut. Mana kau pula resit-resit tulis-tulis ni? Bukan Yahudi, dalam Quran ada. Bila buat perjanjian-perjanjian apa, lantik satu orang tulis dan ada saksi. Wal yaktub katibun. Tulis. Yang kita pasal nak supaya menarik orang, direkalah benda-benda yang bukan-bukan tu. Mari ikut kami, kita atas dasar persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiah. Kita anti Yahudi. Anti Yahudi, rupanya ada apa jadi Yahudi. Maka yang mengikut dia tu orang pandai-pandai pun ada. Kerja bank, letak jawatan, masuk grup itu. Dan grup itu mempamerkan, menonjolkan watak yang hebat. Bila mereka mesyuarat, berderet pakai emas semua. 4-5 buah Mercedes berderet dekat jalan. Tengoklah grup kami. Tapi Mercedes second hand lah. Jual kereta yang ada kat rumah, beli Mercedes. Jadi nampak hebat lah. Mau ke Mercedes. Wala'iyazubillah. Inilah yang diingatkan oleh Nabi ini, bahawa akhir zaman akan berlaku benda-benda yang karut marut ni. Dan kita sentiasa selang 2-3 bulan ada. Sebelum tu apa namanya? Yati apa? Ke Yati ke? Ibu Yati. Sebelum tu apa yang teropong pakai buluh tu? Ingat ada lagi. Katanya orang salam yang teropong itu, kapal terbang MS apa? Itu nampak dia jatuh, dia ambil burung apa yang besar tu. La ilaha illallah.
Orang teropong dengan teropong pembesar kanta pun tak nampak, dia pakai teropong buluh je. Itu pun percaya. Pasal apa? Dia sudah dibasuh otaknya, brainwash dengan benda-benda itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Tujuan hadis ini terang bahawa akan ada perselisihan paham dalam lingkungan umat Islam, dan bahawa Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam ketika melihat perselisihan itu supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafair Rasyidin, seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu yang Nabi kata, gigit dengan geraham supaya jangan terlepas. Dia kadang-kadang orang yang mudah sangat terikut ni, dia tak campur dengan orang surau, dia tak campur dengan orang masjid. Itu dia punya salah satu punca dia. Jadi apa-apa aja, bila ada nampak pelik sikit, tu yang di dekat belakang zoo tu dulu, yang mengaku sebagai Rasul Melayu tu, punya ramai juga pengikut-pengikutnya. Tu bila dikacau, dia kata, saya dah letak jawatan. Dah tak jadi Rasul Melayu lagi, saya dah letak jawatan. Nauzubillah. Tapi orang tu dah bertaubat, apalah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan dia dan pengikut-pengikutnya. Saya takut satu lagi saya nak ni, orang yang dah masuk kepada ilmu ajaran-ajaran sesat ini, yang susah sangat nak kembali, bukan apa, mereka dah banyak melabur kepada pertubuhan itu. Kiralah gaji tidak diambil hanya sekadar untuk makan, yang lain tu disumbangkan kepada pertubuhan. Bertahun-tahun macam tu, kan susah tu nak patah balik. Dah banyak melabur. Usah ya, bila ada apa-apa kena rujuk Jabatan Mufti, ya. Supaya kita tidak, walaupun amalan kita tak banyak, tapi kena jaga akidah. Akidah tak boleh terlepas, tak boleh menyeleweng. Kalau amalan banyak macam mana pun, akidah rosak, habis, tak boleh. Kalau amalan sikit okeylah, bukan maknanya sekadar yang perlu, yang rukun-rukunnya je, tapi akidah kita masih selamat, insya-Allah tak ada apa-apa, mudah-mudahan, ya. Supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Hadis yang lain, wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Dia punya makna, akan ada lingkungan umatku, dalam lingkungan umatku 30 orang pembohong yang mendakwa bahawa ia Nabi. Jadi mana Nabi tahu? Ya, Nabi tahu lah. Nabi itu mukjizat Allah yang bagi tahu, Muhammad, nanti umat kau sampai akhir zaman ada 30 orang yang akan mengaku menjadi Nabi. Memang, ya. Mungkin 30 itu bukan 30 tepat, mungkin lebih. Kerana kadang-kadang angka di dalam Al-Quran dan dalam hadis ini bukan setepatnya menyebut begitu. Kalau 7 tu mana kemungkinan 70, kemungkinan 700. Umatku 30 orang pembohong yang mendakwa bahawa ia adalah Nabi. Saya adalah Nabi penutup. Tidak ada Nabi sesudahku. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa yang tuan-tuan ingat orang mengaku menjadi Nabi? Musailamatul Kadzab itu cerita lama dulu, mengaku Nabi.
Di Malaysia ada tak orang? Itulah tadi tu Rasul tu, Rasul Melayu. Ada lagi sebelum tu. Dan ada lagi yang sangat besar, ramai pengikutnya. Di Malaysia ini terkawal, tapi ada. Di Indonesia tak terkawal. Yang dikatakan Ahmadiyah Qadiani. Ahmadiyah Qadiani itu di Gombak. Ada suraunya. Azannya lebih kurang macam kita, tetapi dia mempunyai akidah yang berlain, lebih kurang ya, lebih kurang macam kita, tapi akidahnya berlain. Dia menganggap apa? Dia punya ketuanya tu sebagai nabi. Tuan ingat tak dia punya ketuanya tu namanya apa? Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Ni Gombak. Ya Allah, orang kita ikut. Kenapalah? Dia tu di India. Ajarannya itu dibawa ke Malaysia, ke Indonesia. Ahmadiyah Qadiani. Ya. Saya adalah Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi sesudah saya. Ini pun dia putar. Nabi kata, la nabiyya ba'di. Bahasa Arab. Maknanya apa? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudah aku. Tapi mereka putar. Dia kata, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi yang bernama Ba'di. Bukan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Yang adanya ialah tidak ada nabi yang bernama Ba'di. Oh gitu. Jadi kalau dah mengikut hawa nafsu, dia punya terjemahannya, kepahamannya pusing-pusing. Dia nak, ya aku pun nabi juga. Yang nabi kata la nabiyya ba'di itu maksudnya tidak ada nabi yang namanya Ba'di. Aku tak nama Ba'di, aku nama Muhammad Mirza Ghulam Ahmad. Dia ini orang suruhan British. Dia menjadi kerani di pejabat apa kedutaan British ke apakah. So, kau ajarkan. Dia gabungkan Quran dengan Injil. Sayakhruju qaumun fi akhir az-zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah fa aynama laqitumuhum faqtuluhum. Akan keluar satu kaum akhir zaman, orang-orang muda berpahaman jelek. Mereka banyak mengucapkan perkataan khairil bariyah. Ya, maksudnya firman-firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi. Saya takut nasihat khairil bariyah tu ada unsur-unsurnya. Khairil bariyah uyunal laziyah. Saya takut kena tengok balik ada unsur-unsur ini tak. Dikatakan ada selalu penyanyi nasyid di Indonesia yang masyhur dulu suatu masa, orang aswaja selidik-selidik, rupanya Syiah. Habislah, tapi sekarang dah tak dengar dah. Syiah rupanya. Kacau betul ya. Iman mereka tidak melampaui kerongkongan, tenggorokan. Iman dia dekat tekak aja, tak masuk dalam. Iman mereka tidak melampaui kerongkong mereka. Mereka keluar dari agama sebagai meluncurnya anak panah dari busurnya. Dia imannya tak kuat dan boleh ditinggal-tinggal dan cepat sekali keluarnya, laju sekali keluarnya, lebih laju daripada anak panah
yang dicampakkan, yang keluar daripada itu dia punya ganggang itu busur. Kalau orang ini berjumpa denganmu, lawanlah mereka. Kalau jumpa lawan, jangan biarkan. Tapi lawan kena ada ilmu. Lawan kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita terpengaruh. Saya punya khutbah dulu setahun lebih dah kot. Siapa ingat? Tajuknya, biarkan luncai terjun dengan labu-labunya. Ada. Pelik kan tajuknya tu. Maksud saya, benda-benda yang macam tu, orang awam yang tidak ada persiapan, biarkan. Jangan nak lawan. Kalau kau lawan, kau tak ada persiapan, nanti kau terpengaruh. Habis-habis kamu adukan kepada pihak berkuasa agama. Kalau ada ilmu tak apa, lawanlah. Kalau tak ada, jangan. Dia pandai putar belik. Selagi semang-semang dia bagi air, kau terus percaya. Kalau orang ini berjumpa denganmu, lawanlah mereka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya Allah. Melihat kepada hadis-hadis yang dibawakan tadi itu, beberapa hadis yang sahih, dapat diambil kesimpulan bahawa Nabi Muhammad SAW menghabarkan sesuatu yang akan terjadi. Pasal apa? Nabi kata akan berlaku nanti. Kau Nabi macam mana boleh tahu? Ya Allah Ta'ala boleh beritahu. Ini mukjizat Nabi. Yang kedua, sesudah Nabi wafat akan ada perselisihan faham yang banyak, sampai 73 faham. Ada segolongan orang muda pada akhir zaman yang syok aksi mengeluarkan dalil-dalil daripada Al-Quran, tetapi keimanannya tidak melewati kerongkongannya, maknanya tak kuat iman. Baca ya Quran, baca hadis, tapi iman tak kuat. Ya Allah, ya. Wallahu a'lam. Tangguh dulu ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وشرب الدعاء على رفيعه وبعث المقام المحمود إنك لا تخلف الميعاد. Tutup kitab ini sampingan saja, ada beberapa perkara yang nak sampaikan daripada beberapa perjumpaan, termasuk di Jabatan Mufti Mesyuarat. Ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan ni, cuma beratnya tuan-tuan nak terima atau tidak. Bahawa yang namanya surau tidak ada i'tikaf dan salat sunat tahiyatul masjid. Ya, yang namanya surau, yang selain daripada masjid, tidak ada yang namanya i'tikaf dan salat sunat tahiyatul masjid. Hatta sekalipun surau yang macam tuan-tuan ini diberi kebenaran salat Jumaat. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan ini sudah dapat ataupun hampir dapat yang dinamakan surau di-upgrade menjadi masjid. Itu boleh. Surau yang naik taraf menjadi masjid, itu semuanya ada. Tarafnya sama dengan masjid. Iaitu ada tahiyatul masjid, ada i'tikaf. Tapi yang selama namanya surau, tidak ada i'tikaf. Dan tidak sah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Habis Ustaz, kalau datang awal ke surau, apa nak buat? Ya baca Quran. Ya kalau waktu itu belum waktu tahrim, sembahyang sunat wudu boleh. Ambil wudu masuk, Allahu Akbar sembahyang sunat wudu. Tahiyatul masjid tidak. Tahiyatul masjid apa? Wa surau. Takkan usalli sunnata tahiyatus surau. Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan bila sudah diiktiraf sebagai masjid, diangkat sebagai masjid, alhamdulillah. Ya. Ada orang dia berwakaf sebuah surau, sepenuhnya besar suraunya, tetapi bila ditanya untuk masjidkah? Tidak, untuk surau dia. Kenapa? Sebab bila surau hukumnya lain daripada masjid. Apa? Orang uzur boleh masuk, duduk selama tidak mengotorkan. Itu. Jadi dia berwakaf surau tu dekat dengan masjid. Tapi kalau misalnya nak dijadikan masjid pun boleh. Cuma dia kata ini memang wakaf ni untuk surau. Jadi boleh muslimat buat aktiviti di sini, nak merhaban ke, nak baca kahfi ke, nak baca yasin ke. Orang lelaki pun masuk dalam itu boleh gelak-gelak. Kalau dekat masjid mana boleh gelak-gelak. Kalau surau boleh. Macam di kampung lah, di kampung. Kalau kat surau mereka merokok. Ngerokok juga, ngelenteng lagi. Tahu ngelenteng? Bawa gunting potong cengkeh dengan daun nipah. Kalau di surau, tapi masjid tak berani. Sebab itu mempunyai hormatul masjid. Ya. Mudah-mudahan tuan-tuan fahamlah yang itu ya. Jadi kalau begitu kalau dah i'tikaf lah memang tak boleh lah. Kemudian ada orang cakap, kan yang dikatakan masjid itu tempat sujud. Surau pun tempat sujud, masjid pun tempat sujud. Itu dari segi bahasa. Baik, kalau orang buat surau di rumah dia, ada satu orang kaya dia buat surau dalam rumah dia. Besar. Itu jadi dia anggap masjid juga? Tidaklah.
Sana ada, saya ada kenal di USJ 5 ke. Datuk tu dia punya surau dia besar. Dalam rumah. Apa itu boleh dianggap masjid? Tidak. Ya, tetaplah surau. Sekali pun lebih cantik daripada surau yang ada kat luar itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah qulubana aftuhal arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma ya munzilal kitab ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.